Restoran berputar Menara KL di arah kosong, tutup operasi. Allah, baru nak pergi. Restoran berputar Atmosfera 360 di Menara Kuala Lumpur telah menutup operasinya selepas diarah mengosongkan premis pada 4 Januari 2024. Menurut notis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Menara Kuala Lumpur, Sdn Bhd dan pemiliknya Hydro Shopee Sdn Bhd memohon perintah untuk mengosongkan Asian Kitchen Sdn Bhd yang memiliki Atmosfera 360. Ketua Eksekutif Asian Kitchen Sdn Bhd, Ringo Kau, dipetik FMT, dia terkejut sebab saja menerima notis itu. Beli Mahkamah Tinggi muncul di restoran kami pagi semalam dan mengarahkan kami tutup dan terdapat ramai pelanggan yang sedang makan pada waktu itu. Sambutan Krismas dan Tahun Baru hampir tiba dan tempahan kami telah dilanjutkan ke tahun hadapan. Jadi kami tiada pilihan selain menawarkan bayaran balik kepada pelanggan kami. Saya berasa sangat tidak berdaya. Saya harap pihak berkuasa dapat melayan kami dengan adil, katanya. Pengurusi sebelum ini kata Kau telah menjanjikan secara lisan lanjutan penyewaan selama 3 tahun sebelum Hydroscope mengambil alih pengurusan. RM1,5 juta setahun selama 15 tahun. Kau berkata dia akan melakukan tindakan undang-undang berhubung perkara itu. Pengarah urusan Hydroscope Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh yang seharikatnya telah mengambil alih konsesi penyelenggaraan Menara KL dituduh terbabit rasuah berjumlah 7.5 juta. Hamid didakwa menawarkan RM500,000 setahun selama 15 tahun kepada bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa melalui pengarahnya My Creative Ventures Tan Se Lei. Sogokan itu didakwa untuk mempercepatkan cadangan penjualan saham dan pengambil alihan konsesi daripada Menara Kuala Lumpur. Perjanjian itu dikatakan berlaku sebelum pilihan raya umum ke-15 pada 19 November. Okey, Anwar Musa sekarang ini kes ini berkemungkinan masih lagi berlaku. Okey. Dan buat so perintah untuk arahan untuk mengosongkan bangunan tersebut telah pun mereka dapati dan mereka terpaksa mengosongkan bangunan dan mereka terpaksa memberikan wang balik. Dan skandal ini sebenarnya macam saya kata terbabit sewaktu Anwar Musa menjadi Menteri Wilayah pada waktu itu. Dikatakan beliau menawarkan RM500,000 selama 15 tahun kepada Anwar Musa pada waktu itu untuk mempercepatkan proses. Saya tidak pasti sama ada Anwar Musa didakwa atau tidak dalam kes tersebut. Tidak pasti. Okey, menarik tuan-tuan. Inflasi Malaysia meningkat pada kadar perlahan 1.5% berbanding 1.9% sebelum ini, berbanding 2%, berbanding 3% sebelum ini. Baik. Inflasi Malaysia terus merekodkan peningkatan kadar perlahan 1.5% pada November 2023 dengan indeks mencatatkan 130.9 berbanding 129.0 pada bulan yang sama menurut Jabatan Perangkaan. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzar Mahathir berkata peningkatan inflasi ini telah didorong kenaikan perlahan restoran dan hotel sebanyak 4.3%, makanan dan minuman bukan alkohol 2.6% dan kesihatan 2.3%. Selain itu, beberapa kumpulan utama yang menunjukkan peningkatan adalah perumahan, air, gas dan bahan api 1.7% katanya. Beliau berkata inflasi keseluruhan secara bulanan menunjukkan tiada perubahan pada November 23 berbanding Oktober 23 pada 0.1%. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, akan ada penyelarasan harga baru elektrik. Harga elektrik akan ada penyelarasan harga baru kerana kalau ingat lagi pada Jun tahun lepas kerajaan mengatakan bahawa penyelarasan harga elektrik akan dibuat setiap 6 bulan. So ini dah masuk bulan ke-6 Bulan 12 ini bulan ke-6. Saya jangkakan mungkin selepas Christmas ini akan ada kita dengar ke hari ni. Ada tak hari ni penyelarasan harga elektrik? Tak ada hari ni kan? Hari ni tak ada kan? Okey, tak apa. Julai yang diumumkan adalah Julai lepas. So the next one adalah pada bulan Disember atau Januari ini untuk tempoh Januari sehingga Jun. So setiap 6 bulan sememangnya harga tarif elektrik akan dilihat dan dipantau semula kerana sekarang ini kerajaan menyasarkan untuk ada subsidi bersasar, terutama antara lainnya adalah berkenaan dengan elektrik. Dan untuk melawan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini TNB Electricity tidak lagi berada di bawah Nik Nazmi, sekarang ini berada di bawah YB Fadilah, YB Petrajaya, tempat saya, yang juga adalah timbalan Perdana Menteri. Baik. Nah, menyentuh persoalan ini sebenarnya, kenapa dia kata meningkat perlahan? Ni ada orang tak faham kan? Kadar inflasi ni diambil daripada apa, Is? Kadar inflasi ini secara umumnya melihat kepada apa yang dipanggil sebagai CPI, Consumer Price Index, indeks harga pengguna.
So daripada tempoh 2010 kali terakhir indeks harga pengguna itu diletakkan sebagai bakul yang kalau indeksnya 100, sekarang ini daripada 2010 sehingga tahun 2023, kenaikan harga adalah sebanyak 30 mata. Kalau kita tengok tadi 130. So dia akan nilai kenaikan harga daripada satu ke satu, dan yang kita risaukan kenaikan harga yang terlalu cepat dalam kadar 4%, 5%. Kerana apa? Bila kadar perubahan itu terlalu cepat, bermakna harga barang berubah terlalu cepat. Sebab itu dia kata meningkat tetapi perlahan. Maksudnya peningkatan itu berlaku dalam kadar yang perlahan. Peningkatan itu ada. Now, apa akan jadi kalau sekiranya kadar inflasi itu menurun menjadi kosong atau negatif? Bila harga negatif, indeks harga pengguna bermakna dia telah makin kurang, bererti harga barang itu sudah mula menurun. Yang okeynya bila nanti dia pergi kepada harga yang okey, which is 120, 110. Yang teruk bila dah makin teruk, makin turun sehingga bawah daripada harga indeks pengguna pada tahun 2010. Yang itu nanti menunjukkan bahawa sebenarnya daripada segi pembelian, rakyat sudah kurang membeli. Itu salah satu indikatornya lah. So kalau kita belajar makroekonomi, secara umumnya itu yang dapat kita lihat. Jadi kita nak kadar itu bertambah tetapi dalam kadar yang perlahan. Sebab apa? Dengan pertambahan itu kita nampak sebenarnya ada sebab. Kadang-kadang pertambahan itu drastik kerana pengguna terlalu pembelian ataupun demand itu terlalu banyak daripada supply. Itu ada satu kemungkinan. Tetapi ada juga kemungkinan bahawa sebenarnya harga kos kos asas ataupun kos tersebut telah meningkat naik dengan harga yang tidak sewajarnya disebab contoh peperangan, ada bencana alam, ada ribut taufan, ada banjir, ada kemarau dan sebagainya, menyebabkan supply kurang berbanding dengan demand. Ini bukan sebab permintaan itu lebih, tetapi kerana supply kurang. Ada juga berlaku di mana dalam keadaan bila perlahan ini juga belum tentu bermaksud baik, tetapi okey. Ini berkemungkinan juga rakyat mula menyimpan berbanding dengan berbeli. So sebab itu kita satu indikator saja tak cukup untuk kita nak mengatakan keadaan ekonomi kita baik atau buruk. So kita kena tengok secara keseluruhan. Kalau kita tengok kadar USD hari ini pun telah mengukuh pada kadar RM4.63 berbanding 1 USD. Dalam tempoh hari ini telah menurun. Kalau kita kata telah mengukuh berbanding USD, maksudnya RM naik, USD menurun dalam kadar yang baik. So indikator ini, inflasi kita mula perlahan, bermakna kalau dilihat daripada USD dan lihat daripada kadar inflasi, so our economy now getting better. Not yet good, but it's going towards that. Dan kita harapkan perkara ini berterusan dalam tempoh-tempoh masa yang akan datang dengan cara kerajaan mengawal pergerakan harga barang supaya tidak berlaku shock ataupun kerenjatan atau kejutan di dalam harga barang. Macam kita tengok hari tu, seperti bila tak ada beras umpamanya, ataupun berlaku banjir menyebabkan tak ada telur kan. Benda-benda itu kita nak elakkan. Jadi kita dah berjaya menyelesaikan beberapa perkara yang telah ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ini. Habis cerita kat situ. Pemimpin MIC PKR bertikam lidah isu roboh kuil lebih 100 tahun. Timbalan Presiden MIC M. Saravanan menyifatkan langkah Perdana Menteri melantik naib Presiden PKR K. Saraswati sebagai Timbalan Menteri Perpaduan ketika rombakan kabinet sebelum ini sebagai kesilapan besar. Saraswati pula meminta MIC itu agar duduk tepi dan tidak perlu sibuk dalam urusan kerajaan perpaduan. Demikian pertikan lidah dua ahli politik ini berhubung tindakan sebuah syarikat hartanah merobohkan sebuah kuil berusia lebih 100 tahun di kampung railway di Sentul Pasar Kuala Lumpur baru-baru ini. Semuanya bermula apabila syarikat itu setelah mendapat perintah mahkamah meminta pihak kuil Arul Migu Nagaman berpindah dari memberi ruang kepada pembinaan projek Pangsapuri 21 tingkat yang kini giat berjalan. Kedua-dua pihak kemudian mengadakan rundingan namun difahamkan gagal mencapai kata sepakat. Pada 18 Disember, pihak syarikat telah memulakan proses perobohan namun ia tidak dapat diteruskan apabila pemimpin MIC tempatan campur tangan. Ketika itu, Setiausaha Eksekutif MIC AK Ramalingam melawat ke lokasi dan menyatakan rasa terkejut dan kecewa dengan tindakan perobohan. Ramalingam juga mendakwa tindakan syarikat itu tidak adil kerana menurutnya rundingan masih berjalan dengan pihak pengurusan kuil. Dia turut mempersoalkan ketiadaan wakil kerajaan ketika perobohan dibuat. Bagaimanapun, Saraswati dalam satu majlis di Seremban pada hari ini mendakwa kegagalan dua timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Pentadbiran sebelum ini, iaitu Saravanan sendiri 2008-2013 dan J. Logan Balamohan
2013-18 adalah punca kuil itu tidak dapat diselamatkan. Isu kuil itu bermula sejak 2007. Saravanan dan Logga Bala Mohan selaku timbalan menteri gagal selesaikan isu tanah dalam tempoh itu dan menjadi ia semakin berlarutan. Saravanan dalam kenyataan balas mendakwa Saraswati sebagai tidak sesuai untuk berada dalam Kementerian Perpaduan. Saya minta dibaca dulu semula sejarah kuil itu. Isu tanah telah bermula sejak 97. Semasa saya jadi timbalan menteri wilayah, tiada satu kuil pun di Kuala Lumpur dirobohkan. Kuil itu dirobohkan di bawah kerajaan sekarang dan siapa perlu bertanggungjawab? Ini bukan masa untuk tuduh menuduh. Kalau ini perangai timbalan Menteri Perpaduan, maka habislah kementerian itu, katanya. Tidak puas hati dengan kenyataan Saravanan, Saraswati berkata, sidang media pada 20 Disember yang menyerang MIC selaku parti kemudian BN yang berada dalam kerajaan. Saya memberi amaran terakhir kepada MIC agar segera hentikan kerja-kerja boikot terhadap kerajaan. Saya minta mereka duduk tepi dan tidak perlu sibuk dengan urusan kerajaan hari ini, katanya. Saravanan pula membalas dengan berkata MIC setuju untuk bekerjasama dengan Anwar atas permintaan Presiden PKR itu sendiri. Semalam Saravanan dalam satu video berkata MIC bersetuju mengadakan Anwar setelah diminta oleh Anwar. Jika mereka fikir kami boikot, maka Anwar sendiri perlu beritahu, bukan Saraswati. Saraswati minta kami duduk tepi. Dia jadikan naib Presiden PKR dan timbalan menteri atas usaha orang lain, bukan menang dalam pilihan parti atau PRU, kata Saravanan. Perseteruan antara Saravanan dan Saraswati memang sudah diketahui. Ia bermula sejak krisis politik MIC yang menyaksikan pertemuan mendiang Sami Value ketika itu Presiden dengan timbalannya mendiang S. Subramaniam. Saravanan adalah penyokong kuat Sami Value, sementara Saraswati adalah penasihat undang-undang Jabatan Malaysia Nanban yang berpihak kepada Subramaniam ketika itu. Mereka bertembung pada PRU 15 di Parlimen Tapah. Saravanan menewaskan Saraswati dengan perbezaan 5,064 undi. Panjang. Ya, betul, Saraswati adalah bekas MIC sendiri dan beliau telah keluar menyertai Parti Keadilan dan telah dilantik menjadi naib presiden dan akhirnya dilantik menjadi senator dan timbalan menteri baru-baru ini dalam perpaduan. Isu mengenai kuil ini, tuan-tuan, memang dia isu yang lama sebenarnya dan mengenai tanah tersebut, pertikaian tersebut seperti yang disebut tadi sudah bermula sejak tahun 97 tadi. Mahkamah telah menentukan dan keputusan itu telah didapati sebelum ini lagi. Now, saya tak nak dwell into the detail of the matters, kan. Mahkamah telah menentukan, perintah tu telah dikeluarkan sebelum itu, cuma berlaku rundingan. So, bagaimana dan saya tidak mahu menyentuh daripada segi aspek agama dan sebagainya, kepercayaan, itu masing-masing punya kepercayaan. Tetapi, undang-undangnya ada di situ dan kerajaan sekarang bagi saya MIC tak adil untuk menyalahkan kerajaan sekarang kerana itu keputusan mahkamah, bukan keputusan kerajaan. So, bila kita minta kerajaan campur tangan, seolah-olah kita kata kerajaan kena campur tangan keputusan mahkamah. Adakah kita nak kerajaan campur tangan ke tak nak campur tangan dengan keputusan mahkamah? That is the question. Itu soalan dia. Jadi benda ini yang patut MIC kena pertimbangkan terlebih dahulu dan macam kata Saraswati lah. Bukan sebab dia orang PKR saya bela dia. Sewaktu dia jadi timbalan menteri sebelum ini, pada tahun 2008, apa yang tidak dilakukan terhadap isu kuil tersebut? Kerana pertikaian tentang isu kuil tersebut bukan baru berlaku semalam. Dia berlaku dah sekian lama, tuan-tuan. Dah puluhan tahun dah perkara ini berlaku dan nampak gayanya sewaktu dia menjadi timbalan menteri pada zaman Barisan Nasional Memerintah, seolah-olah tidak ada apa yang dilakukan. Seolah-olah. Well, leave it to that. Dan itu saya baca berita saja. Jangan marah saya. Okey. Semalam saya bacakan kisah bangunan Daim yang telah disita oleh SPRM. Sita Menara Ilham, biar SPRM siasat orang besar tidak dilindungi. Tindakan SPRM menyiasat dan menyita Menara Ilham di ibu negara membuktikan sistem penguatkuasaan negara ini tidak melindungi sesiapa yang terlibat dalam rasuah, kata Perdana Menteri. Beliau berkata semua pihak hendaklah memahami dan memberi ruang kepada badan penyiasatan itu melaksanakan tugas, termasuk jika siasatan melibatkan individu berpengaruh. Anwar berkata sistem keadilan dan penguatkuasaan khususnya berkaitan integriti mesti menunjukkan contoh dan berani untuk bertindak terhadap perasuah besar. Biar SPRM jalankan tugas dia dan tidak kiralah kedudukan siapa pun, kalau tidak siasatan terpilih nanti umum akan kritik ikan kecil saja ditangkap tetapi kepala individu tidak disentuh. Dalam isu bangunan ini dikatakan lebih ratusan bilion. Dia macam ni, tuan-tuan. Apabila Daim dikatakan cuba untuk memohon, diminta untuk declare, declare aset-aset tersebut, beliau tak nak declare, menjawabkan ini bacaan saya lah, betul atau tidak, kan. Beliau telah
telah menyebabkan SPRM mengambil tindakan menyita bangunan yang ada, dan akhirnya, dan ini yang berlaku, bangunan tersebut disita. So kenyataan daripada Daim belum lagi didapati. Saya tak tahulah, buat setakat ini belum didapati, dan siasatan masih dijalankan. Dia berkaitan dengan apa? Berkemungkinan, ini kemungkinan, kita pun tak ada pendetailan lagi, dia berkaitan juga dengan Tun Mahathir. Ini ada kemungkinan, tapi we have to see. Directly or indirectly nanti dia akan ada kaitan dekat situ. Kita akan lihat bagaimana Daim tu sendiri nanti akan ada kaitannya, perkaitannya dekat situ. Tetapi detail saya tak akan dual lagi buat masa ini, sehinggalah ada butiran-butiran khas yang akan dibentangkan atau di made public by SPRM, kerana masih lagi dalam siasatan. Baik, habis kat situ.